Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini saya akan bincangkan soalan nombor 7 bagi chapter Matter. Okay, 1.3 untuk soalan 7. Okay, iaitu stoichiometry punya topik, subtopik. Okay, untuk soalan 7 ni, okay, diberikan soalannya adalah 250 ml. Okay, untuk cm3 adalah mililiter. So dia bagi volume 250 ml, kemudian dia bagi lagi satu adalah 0.25 molarity of PB nitrate ataupun kita panggil apa, lead nitrate. Okey, kemudian lead nitrate tersebut react with 40 ml of potassium iodide Ki. Okay, with a concentration. Okay, concentration of Ki punya dia bagi dalam unit density, dia tak bagi dalam unit molarity. Okay, dia bagi dalam unit gram per dm cube. So dm cube adalah bersamaan dengan liter lah. So bermaksud 100 gram per liter ataupun 100 gram per dm cube. Okay, untuk soalan yang pertama dia minta kita tulis dulu balance equation. Okay, write a balance equation of the reaction. Kemudian soalan B nya adalah determine number of mole of Ki solution used in the reaction. So untuk use tu adalah 40 ml ni lah. Okay, dia nak tahu number of mole dia. So sekarang ni volume kita tahu. So kepekatan dia kita kena cari dengan unit molarity sebab dia bagi ni dalam unit gram per dm cube. So kita kena convert kepada gram per mole per liter ataupun molarity. Kemudian baru kita boleh dapatkan number of mole bagi 40 ml potassium yang akan react dengan lead nitrate tersebut. Okey, kemudian yang kedua, soalan yang kedua dia minta kita cari limiting reactant in the reaction. Seterusnya soalan yang ketiga adalah number of mole. Okey, kita nak cari number of mole of excess reactant. So bermaksud di sini kita boleh dapatkan dua komponen reaktan ni, okay, Ki dan juga PbNO3 ni sebagai reaktan. Okay, dia akan form produk. So kita kena buat equation sendiri untuk dapatkan produk form. Okay, seterusnya kita akan cari mole excess. So maksudnya bila ada dua komponen reaktan, okay, contoh Ki dengan iron nitrate ni, lead nitrate. Okay, bermaksud dua-duanya boleh kita perolehi dia punya number of mole. Okey, maka kita kena buat bandingan antara dua tu siapa yang lebih banyak di segi lebihan. Okey, siapa yang berkurang ataupun kurang dia punya, ataupun kita panggil apa, limiting reactant. So untuk soalan nombor 2, so kita nak cari siapa limiting reactant antara dua reactant ni. Kemudian yang terakhir adalah dia nak cari number of mole of excess reactant. So nanti kita dah dapat antara Ki dengan lead nitrate ni siapa sebagai limiting reactant. So kita kena cari pula excess reactant. Okay, maksudnya kalau kita dah tahu salah satunya adalah limiting reactant, maksudnya yang satu lagi tu kita anggap sebagai excess reactant dan dia mesti tak habis dalam reaction dia. Okey, so macam mana cara kita nak menjawab soalan A tu? Soalan A rasanya simple. Okey, iaitu seperti balance equation biasa sahaja. Okey, bermaksud kita nak cari equation sahaja. So kita akan buat PB ni sebagai dia punya reaktan yang pertama, kemudian reaktan yang kedua. So dua-dua ni kita boleh dapatkan number of mole. Bermaksud bila dua-dua number of mole boleh diketahui, so bermaksud kita kena bandingkan antara dua ni siapa yang akan habis dulu sebagai limiting reactant lah, siapa yang habis dulu. Okey, kemudian formation of PbI2, so ni kena fikirkan sendiri sebab dia tak sebut di dalam equation. Okey, kemudian 2KNO3 terhasil. So dua produk form. Okey, so kita akan balancekan lah ikut elemen-elemen. Okey, kemudian kita nampak NO3, so dia akan substitute dengan K. So kita akan balancekan. So ni balance biasa sahaja. Okey, seterusnya untuk soalan B ni. Okey, soalan B1 kita diberi density. Okey, so gram per liter ataupun gram per dm cube ni adalah density. So dia panggil apa? Concentration juga. So concentration ni kita ada banyak.
Okey, concentration dalam unit molal pun concentration juga, concentration dan dalam density pun dipanggil concentration. Okey, kemudian concentration dalam bentuk molarity pun sebagai concentration. Okey, so sekarang ni daripada nilai ni, so kita boleh nampak dah di sini dia sebut 100 gram KI. Okey, di dalam solution KI ni dia ada 100 gram solute dia, so KI pure tu lah. Okey, kemudian di dalam 1 liter solution. So per dm cube ni maksudnya 1 liter solution. So kita boleh pecahkanlah kepada mass of KI sebagai solute 1 gram. Kemudian volume of KI solution kita adalah 1 liter ataupun 1 dm cube. Okey, seterusnya kita boleh dapatkan number of mole. Okey, daripada sini data ni kita boleh dapatkan number of mole of KI. Okey, dengan cara masukkan mass of KI bahagi dengan molar mass of KI, dapatlah mole of KI. So ni mole of KI nya adalah 0.6024 mole. Kemudian kita kena dapatkan concentration di dalam 1 liter tadi tu. So kita nak tahu concentration dia, gunakanlah formula concentration molarity. Okay, so ni masukkan number of mole ni. Okay, kita dah ada number of mole. So masukkan terus number of mole. Okay, kemudian volume ni adalah refer kepada ini untuk volume dia 1 liter. Okay, so kita akan dapatkan walaupun kita nampak nilai yang sama macam mole ni. Okay, tetapi unitnya berbeza. Okay, unitnya concentration. Okay, kemudian kita dah dapat dah concentration bagi potassium iodide punya. Okey, daripada concentration tersebut kita hanya nak pakai 40. Kita tak tahu berapa volume ni, tapi kita boleh dapatkan concentration dia. Okey, refer kepada 1 liter tadilah. So 1 liter kita punya solution KI. So dengan kepekatannya 0.6024. So sekarang ni yang nak dipakai bukan 1 liter, cuma hanya 40 mililiter. Okey, 40 mililiter. So maksud kita kena cari number of mole untuk 40 mililiter tersebut. So gunakan formula mv/1000. So kita masukkan concentration, kemudian ni volume, untuk convert to liter kena over 1000. Seterusnya kita dapatkan number of mole of kita punya number of mole of KI untuk 40 mililiter. Okey, selesai untuk soalan yang pertama. Kita nak dapatkan number of mole of KI solution use. So 40 ml ni sahaja yang kita use. Okey, seterusnya untuk soalan B yang kedua. Okey, B yang kedua kita nak identify limiting reactant in the reaction. Okey, so kita dah tahu dah concentration ataupun number of mole bagi KI. Okey, yang ni yang kita ambil daripada calculation tadi. Kemudian number of mole of PB kita nak cari macam mana? So kita dah diberi PB nitrate ni. So kita dah bagi volume, kemudian kita ada molarity. So sama juga, gunakan molarity. Okey, kemudian time dengan V dia, volume in liter. So 250 ml over 1000 untuk convert to liter. So nya kita dapatkan number of mole of lead nitrate tersebut. Okey, so kita dah ada dua-dua komponen reaktan. So langkah yang seterusnya adalah kita kena bandingkan siapa yang habis dulu dalam reaction. Okey, so di sini saya buat bandingan daripada equation. Okey, daripada equation kita ambil comparison dia adalah 1 mole lead nitrate, okay, required 2 mole of KI. Okay, if so saya minta bandingkan. So kita ada dua cara lah. Satu, kita boleh ambilkan number of mole ni untuk bandingkan how many lead required, ataupun kita boleh ambil number of mole of lead nitrate ni untuk identify how many KI required. So untuk reaction saya, untuk bandingan ni saya ambil KI. Okay, letakkan nilai KI dulu, kemudian nak bandingkan dengan lead nitrate. So saya pun buat bandingan. Okay, buat bandingan, kita tengok 21 ratio dia. So kita bahagi 2 untuk mole of KI ni. Kemudian kita akan dapat mole bagi lead nitrate yang diperlukan untuk react dengan semua 0.0241 mole of KI. So kita nampak banding ni. Okay, kita boleh banding yang ni dengan yang ni. So yang ni adalah yang diberi.
yang bertindak balas adalah sebanyak ni. So kita nampak macam tak melebihi yang diberi. Okey, yang diberi banyak, kemudian yang bertindak balas hanya sedikit. So kita nampak yang ni dah excess return. So bila yang ni sebagai excess return, automatic KI kita adalah limiting return. Maka kita akan tulis limiting return is KI. Dah boleh dapat satu markah. Kemudian kalau ada alasan dia, maksudnya kita boleh letakkan because the number of mole of PB ataupun lead nitrate more than available. Salah kat sini. Less than available. So kita nampak yang diperlukan. Because the number of mole of lead nitrate required in the reaction less than available. So kita dah tahu dah, maksudnya lead nitrate tersebut adalah excess return. So automatic PB KI kita adalah limiting return. So selesai, kita dah pun menjawab untuk soalan limiting return. Seterusnya untuk yang terakhir. Soalan yang terakhir B3. Kita nak dapatkan number of mole of excess return after the reaction has completed. So di sini daripada calculation yang part 2 tadi, bahagian B2 tadi, kita dah pun calculate yang available-nya adalah sebanyak ni, lead nitrate. Kita dah tahu yang excess-nya adalah lead nitrate. So kita kena tahu number of mole of lead nitrate yang asal berapa, kemudian lead nitrate yang bertindak balas berapa. So kita boleh dapatlah number of mole yang tidak bertindak balas, ataupun kita panggil sebagai excess reactant, ataupun kita panggil juga unreacted reactant. So ni adalah mole-nya. So dia nak number of mole of excess reactant after reaction has completed. So dia boleh letak berbagai term kat sini lah. So sini excess reactant dia tulis, ataupun dia tulis unreacted reactant. Ataupun how many mole of excess left after reaction. So ni adalah number of mole dia. Dan kalau dia nak kita punya dia minta kita cari mass dia, so kita hanya tulis mass saja. Kita akan tulis mass of excess reactant. So ambil 0.0505 ni time dengan molar mass of lead nitrate. So kita boleh dapatlah kita punya mass of excess reactant. So rasanya itu saja untuk soalan yang ketujuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.